Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Tauba ilayhi astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح لنا أبواب العلوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففوق كل ذي علم عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup dalam melaksanakan ibadat kepadanya di samping kita mengecapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah kita masih lagi dikekalkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita telah pun sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah dan seterusnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis yang mulia ini, iaitu majlis ilmu yang disaksikan oleh para malaikat rahmat yang sentiasa turun naik menghadiri majlis zikrullah ataupun majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mendapat pengampunan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita daripada kitab Fiqhus Shalah. Dan kita masih lagi berada di dalam tajuk ataupun bab berkaitan dengan bersuci. Berkaitan dengan bersuci yang mana bersuci adalah merupakan salah satu daripada syarat untuk kita nak menunaikan salat. Apabila kita nak menunaikan salat, maka kita wajib bersuci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Maka kaitan dengan salat ialah bersuci. InsyaAllah malam ini kita akan sama-sama menghayati tajuk tayammum. Tayammum. Okay. Walaupun benda ini jarang kadang-kadang berlaku kepada kita. Kadang-kadang berlaku kepada orang lain, kadang-kadang ada juga berlaku. Kadang-kadang tak berlaku langsung pun ada. Dalam apa dia ni sepanjang kehidupan tak pernah berlaku. Dan untuk bertayammum tak pernah lakukan. Ada juga dan orang telah melaluinya. Tayammun, apa itu tayammun? Ialah menyapu debu tanah yang suci. Kita sapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan sebagai ganti wuduk ataupun mandi wajib sahaja. Itu dia. Sebagai ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib. Dia bagi orang di sini tanah atau debu ni, kenapa dia pilih tanah untuk ganti air? Maknanya ganti kepada air. Ganti wuduk ni ganti kepada air. Cara kita nak bersuci, kita ganti kepada air. Kenapa
Nah, dipilihnya tanah. Allah Subhanahu Wa Taala pilih tanah. Tanah atau debunya merupakan bahan yang bersih. Kerana tanah debu ni dia juga merupakan bahan yang bersih. Kalau sekiranya tidak bercampur dengan najis. Kalau campur dengan najis, dia jadi mutanajis jugalah, macam air jugalah. Nah, bersih pun bercampur dengan najis, jadi najis. Dan mudah didapati di mana-mana sahaja. Mudah juga. Nah, macam air jugalah. Itu dia. Tapi air ni mudah lagi. Sebab dia naik, bangunan pun dia naik. Nah, kita duduk bangunan tinggi pun dia boleh naik air. Tanah nak cari payah juga dah atas bangunan tu. Setengah tempat tu bila dah tar semua sekali. Nah, tapi yang keduanya mudahnya adalah tanah. Tambahan pula di dalam tanah atau debunya yang bersih itu terdapat unsur-unsur ataupun bahan-bahan yang boleh mematikan hama, yakni kuman. Hama-hama ataupun kuman. Tanah tu pula. Justru itu tanah itu dijadikan bahan gantian kepada air ketika mengerjakan tayammum. Bukan ketika mengerjakan wuduk dia panggil tayammum. Wuduk lain, tayammum lain, tapi tayammum tu ganti kepada wuduk dan ada cara bertayammumnya. Itu dia. Dan bahan asas dalam mensucikan tempat terkena najis mughallazah. Sebab tu orang yang kena najis mughallazah, iaitu najis anjing dan babi serta kotoran keduanya tadi, maka digunanya juga tanah. Nah, pakai air tanah. Itu dia. Di antara hikmah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan tangan semasa bertayammum ialah untuk mendidik diri kita ini ke arah merendahkan diri, supaya kita merendahkan diri. Guna tanah. Nah, apabila tak ada air, guna tanah untuk tayammum. Tidak pongoh ini tidak bengis. Pongoh ni bengis. Bengis sombong. Pongoh. Kelantan panggil pongoh. Dan sini pun dia pongoh juga. Kerana debu atau tanah itu adalah dianggap rendah tarafnya. Debu bumi itu tanah dia rendah tarafnya. Sebab kita duduk pijak gemari. Dia duduk di bawah. Maka dia anggap rendah tarafnya. Selain itu untuk memperingatkan manusia tentang asal usul kejadiannya. Asal usul kejadian kita dulu. Daripada tanah. Dan tempat simpanan sementara jasadnya. Setelah bercerai jasad dengan roh tadi, maka tempat simpan jasad setelah kembali ke rahmatullah, maka sebahagian besarnya ialah di dalam tanah. Di dalam tanah. Maka justru itulah tanah dipilih sebagai alat untuk bertayamun. Itu dia. Okey. Maka dia kata ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib tadi. Bagi siapa? Bukan kata mudah-mudah nak ganti begitu saja. Tak nak berwuduk terus bertayamum. Tak boleh. Ada sebab dia. Bagi mereka yang uzur sakit. Sakit macam mana? Yang sakitnya tak boleh kena air. Sakit yang tak boleh kena air. Kerana boleh kena air, dia boleh memberi kemudaratan kepada dia. Ataupun ketiadaan air untuk berwuduk. Maknanya uzur tak boleh guna air nak berwuduk, ataupun ketiadaan air, ataupun air tak ada air. Dengan syarat-syarat dan niat yang tertentu. Ada syarat dia, ada niat-niat, dan niat dia yang tertentu. Itu dia untuk kita bertayamum. Itu tujuan bertayamum, nak ganti wuduk, ataupun dia kata di sini ialah hak ganti wuduk, hak ganti terus wuduk pun ada. Ada juga ganti anggota wuduk yang tak boleh kena air. Itu kalau hak sakit, ganti anggota wuduk yang tak boleh kena air. Tempat lain boleh sapu air, tapi tempat tu tak boleh kena air, maka bertayamum. Ataupun yang tak ada air langsung, cari air, tak ada.
maka tayamum terus. Yang tu tayamum terus. Okey, kita tengok Okey. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Dia ada sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum. Pertama, apabila tiada air. Tak ada air. Sama ada air tadi tak ada. Yang ada yang jenis cari air. Air dalam perigi ke air dalam sungai ke kering. Semua. Ataupun putus air. Yang kita hari ni putus air. Putus air dan air tak cukup. Tak ada air. Simpanan pun tak ada. Nak pergi cari jauh sangat. Ataupun ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan minum. Untuk minum, untuk apa dia ni dan sebagainya. Untuk minum, untuk apa dia ni, buat masak nasi. Buat masak lauk-lauk. Ataupun untuk keperluan ada apa dia ni binatang, kita ada pelihara binatang ni nak minum air juga. Maka pada ketika itu bolehlah kita bertayamum. Bertayamum apabila putus air. Dan confirm air tak ada. Nak pergi cari dekat-dekat pun tak ada. Dah tengok ni mudah sekarang ni, tengok WhatsApp dah. Tak ada masjid pun tak ada, situ pun tak ada, habis tak ada air ni. Keseluruhan. Itu dia. Tapi jangan berlakulah. Jangan berlaku ni kita macam tu. Kadang-kadang tak ada kat rumah, ada kat masjid. Kadang-kadang ada lantung, simpan, cukup. Tapi kalau sekiranya berlaku macam tu, susah sungguh, maka boleh bertayamum. Cuma kita ni kalau tak biasa buat, kita was-was. Tu masalah ragu-ragu. Itu dia. Yang kedua, ada keuzuran menggunakan air yang boleh mendatangkan bahaya. Tadilah sakit. Disebabkan luka ataupun sakit. Okey, dua keadaan tadi. Pertama tak ada air langsung. Boleh. Yang keduanya ialah ada air. Tetapi nak guna air tak boleh. Sebab apa? Sebab sakit, takut bahaya, sebab luka ataupun sakit. Maka boleh. Dibenarkan kita bertayamum. Okey. Syarat-syarat sah tayamum. Pertama, syarat-syarat kita nak bertayamum ni macam mana? Pertama, kena masuk waktu dahulu. Masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang fardu. Bunyi azan ataupun dah masuk. Tengok waktu, tengok jam, dah masuk waktu. Maka barulah kita boleh bertayamum. Kalau yang tak ada air itu terus bertayamum, ataupun kalau yang tak boleh guna air, maka dia boleh bertayamum. Tidak sah bertayamum sebelum masuk waktu sembahyang. Nak bertayamum dulu, tak boleh. Itu dia. Tak masuk waktu lagi. Kita nak tayamum dah, air tak ada. Tak tayamum tak boleh. Tunggu masuk waktu dulu. Itu dia. Baru kita tayamum. Ataupun yang anggotanya tadi, anggota wuduk dia, tak boleh kena air. Maka yang lain tu dia basuh. Kemudian dia nak tayamum tempat yang tak boleh kena air tadi. Maka semua tadi tunggu masuk waktu dulu, baru kita boleh buat semuanya. Yang kedua, mestilah menggunakan tanah yang suci. Hak suci. Kalau air mutlak. Air mutlak. Tak boleh air yang bercampur dengan najis. Tak boleh juga tanah tadi ataupun debu tadi bercampur dengan kapur. Campur dengan kapur. Tak boleh. Kita ambil debu, tercampur dengan kapur. Kapur ikutlah kapur apa? Kapur semen ni ke? Kapur tulis ke apa? Ikutlah kapur. Tak boleh. Tak boleh campur. Macam air mutlak lah. Kita campur dengan air mustamar ataupun dengan air mutaghayyir, kita campur sumber ke sumber. Kita nak ambil wuduk dengan air teh tarik, tak boleh. Walaupun air teh tarik tu kita boleh minum. Tapi dia dah bercampur lah. Suci air tu, tapi tak ada boleh menyucikan. Jadi tanah tadi macam itulah, kena tanah suci, bukan tanah yang mutanajis, dan tanah tadi tidak bercampur dengan kapur ataupun pasir. Tak boleh.
Itu dia. Dan belum lagi digunakan. Tanah tadi tidak digunakan untuk apa? Untuk bertayamum. Tanah yang kita dah guna dah untuk bertayamum, maka itu dikira tanah yang musta'mal. Tanah mana yang kita tak apa lagi, yang tanah yang kita dah sapuh muka tu dia jatuh. Katakanlah kita tadah dia. Dah, yang jatuh tu, yang debu yang kita itu dia jatuh. Kita tadah atas kain ke apa semua sekali, 2-3 kali tadah banyak juga. Nah, ada guna yang tu pula, tak boleh. Yang tu dah musta'mal. Tu macam air tadi jugalah. Air yang musta'mal. Yang ketiga ialah sudah yakin tiada air. Kena yakin betul-betul tak ada air. Nah, tengok semua. Dalam WhatsApp apa semua hubungi semua. Tak ada air. Memang tak ada air sungguh ni. Setelah puas dicari, ni kalau dulu cari situ, cari sini. Selepas masuk waktu sembahyang dan setelah masuklah waktu sembahyang. Cari-cari tadi ialah cari ketika mana dah masuk dah waktu sembahyang, kita cari. Kemudian masuk dah waktu sembahyang, cari tak ada, memang confirm dan yakin bahawa air sudah tiada. Kecuali bertayamum kerana sakit, itu tak perlulah cari air. Kerana tu air ada, cuma kita tak boleh nak guna aja. Ini masalah kita nak tayamum kerana tiada air. Maka kena yakin bahawa air itu tak ada sungguh. Itu dia. Kena tayamum lah. Situ saja. Walaupun anggota tak anggota tayamum sekalipun. Sebab muka luka tangan tak anggota tayamumnya. Kadang-kadang kita luka kat kaki. Lalu kan nanti insya-Allah dia akan ajar nanti cara dia. Macam mana sebelum tu kita kena cara yang ada yang terpaksa kita kena qada dan sembahyang pun semua ada. Debu yang cuci. Cantik tu. Sekarang ni mudah kan. Google je sampai. Google minta dengan Shopee sekejap sampai. Shopee mari. Debu tayamum. Okey. Sikit lagi takut dia ada pasukan pengurusan jenazah pun guna Google juga. Sikit lagi nak. Dengan Shopee yang mari. Sekejap ada tak payah guna masjid. Okey. Yang keempatnya, tidak boleh menggunakan air atau uzur. Tadi tak ada air. Yakin tak ada air. Yang keempatnya, tak boleh menggunakan air atau uzur daripada mendapat air. Kerana hal-hal berikut. Tidak boleh menggunakan air ataupun uzur mendapatkan air tadi ialah kerana hal-hal berikut. Bukan tak ada air, tapi uzur. Susah nak dapat air. Dua keadaan. Itu dia. Tak boleh guna air kerana sakit. Ini satu lagi tak dapat air. Susah nak dapat air. Kerana keadaan-keadaan berikut. Antaranya sakit ataupun kecederaan yang tidak boleh kena air. Seperti luka dan sebagainya. Yang ditakuti berbahaya kepada anggota-anggota badan jika terkena air. Sama ada menyebabkan hilang nyawa. Kadang ada juga dah. Kena air boleh hilang nyawa. Bukan dia. Ataupun bertambah sakit lagi. Kena air lagi bertambah parah sakit. Sampai menanah dan sebagainya pula apabila kena air. Ataupun menyebabkan lambat sembuh. Bila kena air lambat sembuh. Anggota tadi. Ataupun boleh hilang manfaat anggota. Seperti menjadi lemah. Kena air jadi lemah. Sebelah ni. Lemah tangan, lemah macam-macam. Pergi lemah pula. Siapa tenaga batin lemah juga. Dia lah. Kena air. Biasa. Kita mandi tu semakin segar lah. Tenaga kita. Nak bagi tanya, benda tadi boleh memudarat. Memberi kemudaratan kepada kita. Hilang manfaat diri kita. Ataupun menimbulkan cacat. Naik parut, naik panau kau kena air ni. Dan parut yang keji pada anggota yang biasa nampak. Maka pada ketika itu
Nah, anggota yang kita tidak boleh kena air tadi, yang masa kita berwuduk, maka kita boleh ganti dengan tayammum. Kita ganti dengan tayammum. Nah, kena rajinlah sikit. Nah, nak ambil wuduk lagi, masa sama tayammum pula. Itu dia. Dua anggota, dua kali tayammum. Okey. Ada cara dia lepas ni, insya-Allah, jangan bimbang. Takut atas keselamatan. Ini ialah yang berkaitan dengan uzur untuk mendapatkan air. Takut atas keselamatan dirinya daripada binatang buah atau seteru. Ini masalahnya. Nah, yang biasanya air ni dia dapati pergi ambil wuduk di sungai ataupun di perigi. Nah, tiba-tiba dekat sungai itu ada binatang buah, ada harimau. Sudah. Nah, duduk situ. Kalau kita pergi bahaya. Nah, tunggu-tunggu tak lari ni. Nah, waktu sembahyang dah nak sampai dah ni. Nah, nak habis dah ni waktu sembahyang ni. Tak lari ni. Nah, situ dah kita pergi ambil wuduk. Kita pun bertayamum lah. Ataupun seteru musuh. Musuh ni dalam perang. Nah, masalah dalam perang. Dalam Jepun dulu orang kata dalam Jepun dulu takut nak keluar orang lelaki. Takut apa? Takut diambil oleh Jepun. Jepun buat pergi mana? Pergi kerja kereta api, jalan kereta api mau di Burma. Nah, bawa pergi. Jadi larilah. Nah, ada setengah tu nak sembunyi dalam perigi buruk. Ada setengah sembunyi bawah kawah. Nah, bila Jepun mari tanya apa dia ni, orang situ dia kata tak ada kat rumah, tak tahu pergi mana. Tak ada sini, tak ada orang lelaki. Tu. Nah, kalau kebetulan ada, marah Jepun mana? Dia bagi penapa Jepun. Jepun bagi penapa Jepun. Nah, ni Jawa pun sebelah ni. Nah, napa kita sini, Jepun dia sebelah ni, napa Jepun. Okey. Ataupun takut terhadap hartanya daripada pencuri atau penyamun. Penyamun ramai. Tak boleh ni tinggal, mari terus penyamun. Nah, susah nak pergi ambil air. Di sana ada air. Itu dia. Nah, itu nak orang Islam yang mudah. Nah, ataupun takut bercerai daripada kawannya jika dia pergi mendapatkan air. Ini pergi rombongan sekali. Nah, hiking ke apa ke. Nah, dalam hutan, betulan pergi itu pula. Ya, yang lain tu jenis tak semayang semua. Orang kafir, orang kita seorang. Air ada, nah, tapi jauh sikit. Yang kita tengok tadi, air ada, nak pergi ambil wuduk. Tapi tak boleh ni, takut tertinggal. Mereka kata kena cepat, boleh nak sembahyang. Tapi 5 minit sahaja, kami boleh tunggu. Sudah. Nah, nak pergi ambil air sembahyang jauh. Kalau kita pergi, tinggal, tak tahu ke mana sesak kita. Masa tu ada debu, tayamum. Terus kemudian solat. Nah, itu dia. Okey, mudahlah agama kita beri kemudahan kepada kita. Apa yang penting ialah kita kena beribadah, menunaikan fardu solat tadi. Kena tunaikan. Ini antara kemudahannya. Yang kelimanya ialah ketiadaan air. Atau air yang ada. Syarat ini ketiadaan. Ataupun air yang ada tetapi terlalu sedikit. Dan diperlukan untuk minuman diri sendiri. Ini syarat dia. Ataupun minuman manusia. Ramai sangat orang nak minum air itu. Kalau kita ambil wuduk habis air itu, orang lain tak minum. Nak bagi orang lain minum. Dan binatangnya. Dan juga binatang yang dihormati dan dilindungi nyawanya. Binatang yang dihormati dan dilindungi nyawanya. Walaupun keperluan itu untuk masa akan datang. Seperti perjalanannya masih jauh. Air tak banyak, tapi perjalanannya masih jauh lagi. Perjalanannya masih jauh lagi. Jadi kena simpan air ini untuk minum dan sebagainya. Maka masa itu harus untuk bertayamun. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi telah menyebut 2 jenis binatang yang tidak dihormati. Tadi dia kata ialah kerana nak beri minum kepada binatang yang dihormati dan dilindungi nyawanya. Kata Abu Abdul Mu'ti, seorang ulama, Muhammad Nawawi telah menyebut 2 jenis, dia kata binatang yang tidak dihormati
yang tidak dihormati dia dan tidak lindungi nyawa, tak perlu lindungi nyawa dia, iaitu pertamanya ialah anjing bengking. Dia kata anjing garang. Anjing garang, tak payah lindungi nyawa dia. Atau kata kalau anjing garang, masuk dalam kampung, menyerai manusia dan sebagainya, tembak sajalah. Tembak saja dia. Kalau dia tak khianat, tak apa, jangan tembak. Jaga. Tak boleh kita nak tembak saja. Itu panggil apa dia orang tangkap lah. Tapi kalau dia dah menyerang manusia dan sebagainya, keselamatan, maka boleh tembak. Itu dia. Dan juga dia kata babi. Babi ni binatang yang tidak dihormati. Babi. Masuk kebun babi. Sekarang ni banyak babi masuk kebun. Tembak saja. Tapi katanya ada undang-undang juga sekarang ni. Jangan tembak. Tak kena. Sekarang ni tak boleh ada undang-undang. Tapi nak bagi tahu jadi dalam apa dia ni, mengikut ulama ni, inilah binatang-binatang yang tidak dihormati. Dua ni. Anjing hak backing. Anjing hak backing. Kalau tak backing, kena hormati. Dan babi tak ada. Tak ada. Sama ada backing kau, dia ni garang kau, tak garang kau, maka babi tadi kira binatang yang tidak dihormati. Itu dia. Dan 4 jenis manusia yang tidak dihormati pula. Ada 4 jenis manusia yang dikira tidak dihormati, iaitu orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang tak sembahyang setelah disuruh dan diminta bertaubat dah. Nasihat dia, suruh bertaubat macam-macam. Pemerintah pun ambil tindakan dan sebagainya, tak nak sembahyang juga. Maka ini dia kata tergolongan, termasuk dalam golongan 4 tadi yang dikatakan orang yang tak perlu dihormati, orang yang tidak dikira tidak dihormati oleh Abu Abdul Mu'ti, kata begitu. Yang keduanya ialah orang berzina, muhsin, iaitu orang yang pernah berkahwin tapi dia berzina. Dia kahwin dah berzina. Ada orang yang muhsin dia panggil. Dah ada benteng dia. Dia boleh dengan isteri dia dan sebagainya. Tapi dia pergi melakukan zina lagi. Itu dia. Yang seterusnya adalah orang murtad. Itu orang yang tidak boleh hormati. Dan orang kafir harbi. Kafir yang mengangkat senjata menentang orang Islam. Itu kafir harbi dalam istilah yang khusus. Kafir harbi dan istilah yang khusus. Maka kafir harbi yang istilah yang khusus ini, dia kira fa'tadu alaihi bima'tada alaikum. Maka kamu boleh balas sekiranya mereka nak menyerang kamu. Dia serang kita, kita boleh balas serang dia. Itu harbi yang khusus. Ini maksud khusus. Ada bentuk umum, maka harbi tadi ialah dia lawan kita dalam bermacam-macam bagai lagi lah. Ikutlah. Dia lawan kita dalam bentuk ekonomi, lawan kita dalam bentuk apa dia ni Islam tu dalam bentuk dia beri ketekangan ekonomi, seperti Amerika, semua sekali itu tekanan kepada negara-negara Islam. Harbi juga tu. Lawan dalam bentuk macam-macam lagi, pelbagai bentuk. Atas dasar dia lawan agama Islam, maka dikira harbi lah. Lagu tu. Tapi kafir harbi tu konteks dia memerangi dia tu, cara tu juga. Tu dia kata tu. Perangi mereka seperti mana dia perangi kita. Kalau perang dalam bentuk ekonomi, kita perang dalam bentuk ekonomi. Pulau. Tu jadi pulau barangan tu. Tu cara dia. Okey. Yang keenamnya ialah dihilangkan najis terlebih dahulu daripada badan jika ada sebelum bertayamum. Tempat yang kita nak tayamum itu itu kemudian kita kena hilangkan dulu najis-najis yang ada pada badan kita sebelum kita bertayamum. Tak ada air. Kalau ada air kita kena hilangkan dengan debu juga. Tanah tidak boleh menghilangkan juga. Ataupun apa ni najis ni kita belajar dah buat istinja. Istinja nak hilang najis. Boleh guna batu, boleh guna tisu, hok kesak-kesak. Untuk kita hilangkan najis kita pada badan-badan kita tadi. Itu dia. Apa kita bertayamum. Ni juga satu masalah juga tu. Dah air tak ada. Nak masuk apa dah. Tu kena cari benda-benda kesap lah.
Macam istinja tadilah. Istinja. Istinja kita belajar dah sebelum ni kan. Nah, istinja. Selain daripada air, kita boleh guna benda yang kasar ataupun batu dan lain-lain lagi lah yang boleh digunakan untuk istinja. Maka boleh guna yang tu untuk kita menghilangkan najis-najis pada badan kita. Najis yang zahir lah. Okey. Rukun dan cara-cara bertayamum. Tengok dah rukun dan cara-cara bertayamum. Okey. Pertama dia kata kena niat. Niat tu tak dapat tidak. Ianya dilakukan pada permulaan memindahkan debu tanah ke tapak tangan. Masa kita letak tapak tangan, kita dah mula niat. Serta dikekalkan niat tadi hingga sampai kelah kita menyapu debu itu ke sebahagian daripada muka kita. Bila kita letak dah muka kita, dah bila sampai saja debu tadi, tak kira lah sampai di dahi dulu ke, di mana dulu ke. Dah kita biasa dia sunat kita mulakan pada atas, turun ke bawah. Maka pada ketika tu daripada kita letak dia, kita niat. Terus kita letak sini. Terus masa tu kita kena niat. Maka niat tadi dia kata dengan mana-mana bahasa yang dikehendaki menurut tujuan bertayamun itu. Sama ada untuk menunaikan sembahyang fardu atau tawaf atau untuk menyentuh Al-Quran atau lainnya. Okey, tengok sini. Kalau kita bertayamun untuk menunaikan satu sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat, hendaklah berniat begini. Maknanya sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kena sebut fardu sembahyang. Barulah kita boleh gunakan untuk sembahyang fardu dan beberapa solat sunat yang lain. Nak sembahyang fardu pula, kena tayamum pula. Satu sembahyang fardu. Katakanlah kita nak sembahyang fardu apa? Fardu zuhur. Maka kita niatlah masa kita letak tangan tadi, muka tadi, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kena sebutlah mengharuskan fardu sembahyang. Mengharuskan, untuk membolehkan. Mengharus ni untuk membolehkan kita sembahyang. Sembahyang tu memang wajib dah, mana-mana pun. Untuk memboleh kita sembahyang tadi, kena ganti daripada apa dia ni, wuduk tadi, air tadi. Macam tu. Jadi itu dia. Dalam bahasa Arabnya nawaitu tayammum li istibahil fardhi sholati lillahi ta'ala. Tak kisahlah dalam bahasa Arab tu, kita niat dalam bahasa Melayu. Kalau seseorang berniat macam mana? Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan sembahyang saja. Dia tak sebut fardu. Mengharuskan sembahyang. Dia tak sebut fardu sembahyang kerana Allah Ta'ala. Dia sebut mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Dan dalam bahasa Arabnya nawaitu tayammum istibahis sholati lillahi ta'ala. Maka dia kata niat yang semidemikian hanya mengharuskan sembahyang sunat sahaja. Tidak boleh untuk sembahyang fardu. Ni kena berhati-hati kena berhati-hati. Kita nak sembahyang fardu dan boleh dua-dua. Mau sembahyang sunat sekali, fardu pun boleh, sunat pun boleh. Maka masuk waktu sembahyang, bila masuk saja waktu sembahyang, kita pun bertayamum tadi dah. Bertayamum tadi ingat untuk mengharuskan fardu sembahyang. Tayamum tadi. Okey. Yang kedua, rukun dia. Dan cara-cara dia. Yang keduanya ialah memindahkan debu tanah kepada anggota-anggota tayamum. Kita memindahkan debu tanah kepada anggota tayamum tadilah. Tak situ. Sekali dengan niat tadi, kemudian kita pindah ke anggota tayamum. Okey. Kita letak kat muka. Caranya dengan menepuk kedua-dua belah tangan tadi. Sekali. Ke atas debu tanah yang bersih. Kemudian menyapukan kepada anggota tayamum. Yang pertama muka sekali. Kali yang kedua tangan. Okey. Bukan kita tak sini daripada atas kita tarik ke bawah. Bukan comor macam bedak. Bukan kata kena comor macam bedak sampai begitu rata terus habis. Tak juga. Kita tarik saja. Tak tu. Sebab tu dia suruh renggan. Sunat kita renggan jari. Kita lalu gitu je. Ke bawah. Okey. Kemudian menyapukan kepada anggota tayamum lain lagi. Letak sekali lagi tangan, kemudian
Sapu pula ke tangan. Okey. Menyapu debu ke muka dengan pemindahan debu tanah kali yang pertama itu. Kemudian menyapu kedua belah tangan hingga ke siku dengan pemindahan debu tanah kali yang kedua. Mana jangan kita guna debu tanah di muka ni, kita dah ambil dah tayamum tadi, kita dah gosok, kita niat apa semua sekali ke bawah. Habislah. Jangan pula guna ada di tangan tu terus ke tangan. Kita kena tepuk sekali lagi. Tepuk sekali lagi. Nah, kemudian barulah kita sapu. Nah, sapu sini. Kemudian masuk sini pula. Lepas tu sapu. Gitu. Cara dia. Yang keempatnya dia kata, yang keempat, menyapu kedua belah tangan sehingga ke siku dengan pemindahan debu tanah kali yang kedua. Okey, yang kelima, kena ada tartib, iaitu kena mengikut urutan lah. Urutan mana? Muka dulu, kemudian tangan. Maknanya selagi tak niat, maka tak sempurna lah apa dia tayamum tadi. Kena niat dulu. Nah, katakanlah tak ingat niat, habis dah muka sekali, tak niat tadi, buat sekali pula. Nah, sebab tak niat lagi. Itu dia. Okey, kita tengok perkara sunat ketika bertayamum. Dia dah dua-dua tu. Sebab tu dia tak bagi angkat. Jangan lepas. Serat situ. Kemudian sambung. Sambung. Sini. Sambung. Terus kata. Andainya kita angkat. Habis jadi mustakmal. Tak sekali lagi. Sekali lagi. Sambung tempat tadi. Itu dia. Bila kita apa ni letak sekali, kita sambung tempat tadi je. Tempatnya kita putus tadi. Putus. Sebab tu cara kita nak putus, kata tadi letak situ. Dia nak sunat kanan dulu. Ni aku nak guna kanan. Tak apa. Serap situ, habis situ kita naik ke atas ni pula. Naik ke ni, mari sini. Sampai sini. Mari sini, sampai sini. Tarik. Habis. Okey, perkara-perkara sunat ketika bertayamum. Pertama, memulakan tayamum dengan basmalah, bismillah, biasalah ketika menepuk debu tanah tadi. Yang keduanya ialah menghadap kiblat ketika bertayamum. Kita menghadap kiblat. Yang ketiga, menipiskan debu tanah yang disapu tadi. Jangan tebal sangat, nanti putih habis muka dah. Putih habis muka jadi macam bedok pula. Kata mari mana ni? Menipiskan debu tanah yang disapu dengan cara menghentak-hentakkan atau menghatuk-hatukkan, yakni melaga-lagakan tepi tapak tangan kanan dengan tepi tapak tangan kiri di dalam keadaan keduanya menghadap ke bawah. Kita letak. Banyak sangat ni. Kita pun tepuk tu, dia jatuh lah. Bila jatuh tinggal nipis lah. Kita letak sini. Tu. Nipis sangat ya, dia bukannya kata nak suruh kita comok macam bedak tu, tidaklah. Begitu. Kemudian yang keempatnya, menjarangkan, merenggangkan anak jari ketika memindah tanah debu ke tapak tangan tadi. Kita renggang anak jari kita. Renggang anak jari kita. Yang kelimanya, dia kata menyapu muka dari atas. Daripada atas turun ke bawah. Itu dia. Itu cara sunat. Yang keenamnya, mendahulukan sapu tangan kanan daripada tangan kiri. Kanan dulu. Tu. Sapu pergi. Setakat tu. Katakanlah putus. Kita nak putus. Tak okey. Tak nak sekali. Tak apa. Tepuk semula. Sini pula. Gitu boleh. Atau saya kata kalau nak teruskan tadi, cara tadi. Jangan bagi putus. Kalau nak sekali-sekali, tangan kanan tu sekali, kemudian tangan kiri pula, tepuk pula. 2 kali. Hilang sikit was-was. Kalau buat macam tu. Kemudian dia kata yang ketujuh, menyelati anak-anak jari dengan debu. Mana sudah kita situ, kemudian kita selak-selakkan jari dengan
dengan tangan ini, jari ini debu tadi. Menjelati anak-anak jari dengan debu. Yang ke-8, tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum sebelum selesai menyapu. Sebelum kita selesai sapu, kita jangan angkat tangan. Kalau kita letak sini, belum lagi sampai ke bawah muka, kita dah angkat. Putuslah. Ambil lain pula lah. Sekali lagi. Sambung. Tak apa. Kalau dah niat dah. Sambung je. Okey. Yang ke-9, kena muwallat. Muwallat ni jangan putus perbuatan tadi. Dengan masa yang lama sangat. Tak boleh lah. Tak pada urufnya, kata pada ghalib kebiasaannya, lama putus. Kalau setakat letak gitu, letak selesai muka, kemudian kita nak garu kata je. Ada kata sini kau nak garu. Tak apalah. Putus sekejap. Tapi kalau lama, lepas sapu muka, ambil rokok dulu sebatang, istak dulu dah, menengok doa lama dah tu. Putus dah, muwallat dia panggil. Muwallat tu. Dah berturutan tu. Okey, silakan. Auzubillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة وبعثه مقام محمد سبحانه إنك لا تخلق. Okey, kita sambung ya sikit lagi. InsyaAllah. Maka yang ke-10-nya daripada perkara-perkara sunat ketika bertayamum ialah membaca doa wudu selepas bertayamum. Kita baca doa wudu seperti mana yang kita baca selepas kita ambil wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu yang ringkas lah. Semua ingat tu insya-Allah belajar masa tadika lagi. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum pula. Pertamanya ialah berlaku perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apa-apa saja perkara yang membatalkan wudu,
maka batallah tayammum kita tadi. Habislah. Nah, itu dia. Batallah tayammum. Okey. Yang kedua, mendapat air sebelum menunaikan sembahyang. Nah, sebelum menunaikan sembahyang bagi orang yang bertayamum kerana ketiadaan air. Tak lepas tayamum, tak sembahyang lagi. Tiba-tiba mari hujan lebat. Nah. Tapi sebenarnya apabila nampak hitam awan tu dah yakin dah ada air sekejap lagi dah. Tunggulah. Ataupun daripada mana-mana. Air sampah. Tak. Tak jumpa air. Tak tunaikan, tak sembahyang lagi lah. Kalau dah solat, dah sembahyang, tak apalah. Ini kata sebelum menunaikan sembahyang. Air mineral sama, tak kira lah. Tiba-tiba air mineral dan kita mampu untuk beli. Mampu untuk beli. Nah, tak mampu tak boleh kalau tak mampu. Itu dia. Ini dia kata bagi orang yang bertayamum kerana tiada air lah. Nah, hak sakit tadi tak perlulah. Ini hak bahagian tiada air. Yang ketiganya hilang uzur. Hilang uzur bagi mereka yang tayamum kerana sakit. Katalah tiba-tiba boleh dah. Nah, sebelum dia dia nak tayamum langsung tadi tak ada apa lepas tayamum boleh lah guna air ni. Dah boleh guna air cukuplah kalau kena sakit. Ataupun tempat susah nak pergi ambil air tadi. Nah, tiba-tiba sebelum sembahyang lagi tak ada dah rimau tadi. Tak ada dah. Dah ada orang pergi halau dah. Ataupun tengok perhilatan mari tangkap dah lalu depan rumah. Nah kita baru tayamum je. Nah, perhilatan tangkap dah orang. Tangkap dah kita pun boleh pergi ambil air dah. Jadi, maka ketika itu tamat ataupun batalah tayamum kita tadi. Yang keempatnya ialah murtad. Apabila murtad. Okey. Dia ada lepas ni masalah-masalah yang kita akan bincang. Berkaitan dengan macam ni, macam mana. InsyaAllah ada lagi. Okey. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tayamum. Pertama, bertayamum kerana berhadas besar. Ini masalah bertayamum kerana berhadas besar. Disebabkan ketiadaan air. Adalah sama caranya dengan tayamum kerana berhadas kecil. Masalah ada air. Ini hadas besar. Sama cara tayamumnya. Bukan kata apabila bertayamum hadas besar habis. Kena lumah habis seluruh badan. Ataupun kena berguling atas debu. Tayamum begitu juga untuk hadas besar pun. Padahal anggota hadas besar ni untuk kena air itu seluruh badan. Tapi gitu je, tayamum begitu juga dah. Ataupun anggota-anggota tak boleh kena air lah. Begitu juga. Kita berhadas besar, kemudian ada tempat yang kita tak boleh kena air lah. Di dada ke di mana ke, tak kena air. Itu kita kena tayamum. Yang keduanya ialah sekali tayamum dibenarkan untuk satu solat fardu sahaja. Dan boleh untuk solat-solat sunat lain. Dan beberapa solat sunat lain. Yang ketiga, sekali tayamum hanya dibenarkan untuk satu solat nazar. Kalau kita ada solat nazar. Solat apa? Katakanlah, kita bernazar. Kalau kita dapat sekian-sekian, aku nak solat duha. Hari ni aku nak solat duha. Maka satu solat duha untuk tayamum. Ini kalau kita guna tayamum. Yang keempatnya, sekali dibenarkan untuk satu tawaf fardu sahaja. Tawaf sunat boleh. Tidak sah menghimpunkan tawaf fardu dengan solat fardu. Tak boleh. Dengan satu tayamum. Tak boleh. Kita sembahyang fardu. Tiba-tiba kita nak sambung. Kita nak tawaf pula. Nak tawaf fardu haji. Tawaf fardu kan solat tawaf sunat. Maka kita kena bertayamum pula. Yang kelima, tidak sah menghimpunkan khutbah Jumaat dengan solat Jumaat dengan satu tayamum. Ini untuk siapa ni? Untuk khatib. Makmum tak apa yang mendengar. Khatib tu. Dia habis makmum kena tayamum semua.
Mula-mula dia tayamum untuk khutbah. Kemudian dia tayamum pula untuk solat Jumaat pula. Khatib tadi. Itu dia tak boleh nak himpun dua tu. Tak boleh. Okey. Yang keenamnya, jika seseorang bertayamum kerana ketiadaan air di tempat yang pada kebiasaannya ada air, kemudian dia memperoleh air atau melihatnya sedangkan dia belum lagi mengerjakan sembahyang, tadilah, maka batallah tayamumnya dan dia wajib berwuduk untuk sembahyangnya tadi. Tapi kalau sudah sembahyang, tak apalah tu. Sekiranya dia sudah masuk mengerjakan sembahyang, tengok pula. Pula. Sekiranya dia sudah masuk mengerjakan sembahyang, maka batal tayamumnya dan dia wajib berwuduk untuk sembahyangnya. Ini dia tengah sembahyang. Ini masalah masuk sembahyang, tengah sembahyang. Bukan selesai sembahyang, tengah sembahyang. Nah, tiba-tiba tengok ada air. Batal tayamum dia masa dia sembahyang tadi, batal. Dan dia kena wajib berwuduk. Berhenti sembahyang, wajib berwuduk untuk sembahyang dah. Sebab air dah ada. Dan bagi orang yang telah selesai sembahyangnya melalui tayamumnya di tempat yang sedemikian, apabila berjumpa air, maka wajib dia mengulangi sembahyangnya itu kerana bertayamum disebabkan ketiadaan air pada tempat yang biasa adanya air adalah nadir. Ini dia kata kalau sekiranya tempat tu tempat yang biasa ada air, tiba-tiba kita tak jumpa air, maka dia kata kalau sekiranya kita selesai dah sembahyang tadi melalui tayamum juga di tempat yang sedemikian, jumpa air, maka wajib juga dia mengulangi sembahyangnya tadi. Wajib mengulangi, dia kata. Sembahyang tadi kira sah dah juga. Sembahyang mula-mula, tapi wajib kena ulang. Wajib kena ulang. Dia ada dah sembahyang kadang-kadang tu. Sembahyang yang kita katakanlah kita nak jaga fardu. Kita sembahyang, wajib sembahyang, tapi kena ulangi sembahyang tadi. Okey, sebab dia kata kerana tempat yang biasa ada air, maka tempat tu nadir peliklah bab jangan berlaku. Itu dia. Kecuali lah tempat yang memang ketiadaan air tempat. Okey, jika seseorang bertayamum kerana ketiadaan air di tempat yang kebiasaan tiada air, ataupun kadang-kadang ada air dan kadang-kadang tiada air, kemudian dia memperoleh air atau melihatnya sedangkan dia sudah pun masuk mengerjakan sembahyang, maka tidak batal tayamumnya. Mana sembahyang tadi dikira. Maknanya tidak perlu mengulangi sembahyang tadi. Kenapa? Kerana tempat itu adalah tempat yang memang kebiasaannya tiada air. Itu dia nah. Okey. Kemudian kita masuk pula ialah cara-cara orang berhadas besar bertayamum kerana uzur memakai air. Ini semuanya cara-cara. Kemudian cara-cara orang berhadas kecil mengangkat hadas kerana ada anggotanya tidak boleh terkena air. Dipanjang lagi ni. Kemudian dia ada penjelasan dia dan sebagainya. Jadi saya rasa kita berhenti dahulu untuk setakat itu. Kerana bila masuk cara-cara berhadas besar, dah bertayamum, kemudian cara berhadas kecil ni dia panjang sikit perbincangan dia. Takut kita tak sempat masa. Jadi saya rasa setakat itu dah dahulu untuk kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita dengar tadi ianya boleh memberi manfaat kepada kita. Apabila berlakunya keadaan-keadaan begini kepada kita. Tapi walau bagaimanapun benda ni benda yang tak biasa. Kalaulah tak biasa, dia akan pergi cari orang juga pula dengar sekali pergi rojok. Kita sama-sama dengar dah dulu kata rojok orang lain pula. Takut awak ingat tak cara nak tayamum. Kalau kita tak ingat dah, tapi tadi mudah sangat bukan payah pun. Insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita pelajari ini memberi kebaikan kepada kita, menambahkan ilmu kita, insya-Allah, dan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.